Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyaikhina wa li muallimina al ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Yang dimuliakan Jawatan Kuasa Pengurusan Sarawak Hidayah, seterusnya muslimin muslimat, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas kesempatan solat maghrib berjamaah di sini, dan sama-sama kita duduk menantikan ketibaan solat fardu Isya untuk kita dirikan solat fardu Isya secara berjamaah, yang mana keutamaannya adalah mendirikan separuh malam dengan qiyamul lail. Baik. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita dengan kitab 40 hadis amalan yang sedikit namun pahalanya berganda. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan dengan halaman 160 ya, dengan judulnya Istighfar untuk orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik. Jadi istighfar ini, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah suatu amalan yang sememangnya telah ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, ada dinyatakan ya bagaimana Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Nabi beristighfar 70 kali. Sungguh pun baginda seorang yang maksum. Itu dinyatakan ya antara intipati hikmahnya adalah untuk mendidik kita. Nabi sebagai role model menunjukkan kepada kita bahawa amalan istighfar ini adalah amalan yang sama-sama kita kena lakukan, insya-Allah. Baik. Di sini adalah hadis yang dicatatkan ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani ya. Jadi hadis ini berbunyi bagaimana? Ya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Terjemahan bagi hadis ini daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memohon keampunan daripada Allah untuk orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman, maka Allah akan mencatatkan kebaikan untuknya sebanyak setiap lelaki dan perempuan yang beriman. Lihat di situ ya, bagaimana dengan kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar mengampunkan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, maka setiap itu bilangannya Allah akan berikan pahala kepada kita, mencatatkan kebaikan kepada kita. Jadi apakah antara lafaz yang biasa kita baca dalam doa tersebut? Kalau tuan-tuan dan perempuan semua boleh ingat balik ya, dalam doa khutbah Jumaat ada dibaca doa ini kan, dan juga doa selepas kita solat ya. Apa dia? Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat. Kemudian ditambah lagi apa dia? Al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi intipati doa yang kita duk baca setiap minggu pada hari Jumaat kan, pada khutbah yang kedua tu khatib membaca doa tersebut, dan juga doa-doa yang kita baca selepas solat fardu 5 kali sehari. Doa tersebut, apa dia yang kita minta? Kita memohon kepada Allah agar mengampunkan dosa lil muslimin wal muslimat, kepada orang-orang Islam lelaki dan perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang-orang beriman lelaki dan perempuan, al ahya'i, yakni mereka yang masih hidup daripada mereka, dan juga yang telah meninggal dunia. Jadi itulah, kalau ada statistik tu boleh kira lah berapa ramai, berapa banyak jumlah orang Islam yang ada, yang telah meninggal dunia dan yang masih ada. Maka dengan kita mendoakan secara keseluruhan, doa secara keseluruhan, kita rangkumkan ke semua mereka, maka Masya Allah banyak sungguh kebaikan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Sama juga kita juga mengharapkan menantikan doa-doa orang lain kepada kita. Maka ini adalah satu bentuk pelaburan yang boleh kita lakukan. Masa kita hidup kita buat, dan pada masa yang sama insya-Allah kita akan dapat benda yang sama daripada doa orang lain. Begitu juga tak lama lagi selepas kita kembali ke rahmatullah, di dalam sana di bawah sana secara fizikalnya kita disemadikan, dan di alam barzakh sana kita menantikan doa-doa yang akan disampaikan kepada kita. Jadi itulah kita mulakan daripada sekarang, dan kita lihat sebagaimana dinyatakan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman kita ini akan mencapai dalam kedudukan yang lebih sempurna apabila kita mencintai orang lain, saudara kita yang lain, sebagaimana kita mencintai apa yang kita buat untuk diri kita. Jadi kalau kita suka orang lain mendoakan kita, maka kita akan buat benda yang sama kepada orang yang lain. Baik, itu dia. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam doa kita memohon keampunan Allah Ta'ala ini, kita mulakan dengan memohon agar Allah ampunkan dosa kita. Kemudian kepada siapa? Kepada kedua-dua ibu bapa kita. Di sana ada suatu hadis sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan mafhumnya. Di sana nanti ibu bapa dinaikkan darjat mereka di akhirat sana nanti. Maka selepas itu dinyatakan kepada mereka, inilah hasil doa anak-anak mereka kepada mereka agar diampunkan. Baik. Seterusnya pada halaman 161, panduan beramal. Bacalah paling kurang 27 kali istighfar ini setiap hari. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini antara panduan cadangan yang diberikan. Secara asasnya tidak ada ketetapan syarat bilangan, sama ada minimum ke maksimum ke, tidak ada. Tapi ini adalah salah satu pandangan panduan kepada kita untuk lakukan. Lagi banyak lagi bagus. Tidak ada batasan baik. Di sini dinyatakan paling kurang 27 kali, dan kalau baca 100 kali lebih baik. Namun tidak ada halangan, nak baca lagi banyak lagi bagus. Baik. Itu dia berkenaan dengan istighfar untuk orang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau kita rasa kita tak ada dosa pun, kotlah kita rasa terlintas dalam hati, kenapa nak istighfar ni, saya tak buat dosa pun, kita kenang kembali, rujuk kembali sebagaimana Nabi kita sendiri melaksanakan istighfar ini. Sedangkan Nabi kita ini kekasih Allah, dan Nabi kita maksum, baginda seorang yang maksum, namun baginda tetap lagi beristighfar. Itu menunjukkan antaranya ialah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya pada halaman 162. Baik. Di sini kita akan lihat berkenaan dengan amalan salawat. Jadi sebenarnya perbahasan berkenaan dengan ibadah salawat ini ada lagi kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita, bahkan ada juga kitab yang lebih khusus
membicarakan tentang salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini untuk tujuan kita dapat pendedahan perkara-perkara asas, maka kita akan lihat beberapa hadis yang dikemukakan di sini. Baik. Pada halaman 162 ini judulnya ialah berselawat supaya dirahmati, diberi pahala, dihapuskan dosa dan ditinggikan darjat. Di sini dinyatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Hadis ini berbunyi, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat atasku dengan 1 kali selawat, Allah akan berselawat dengan maksud memberi rahmat kepadanya sebanyak 10 selawat ataupun 10 rahmat. Kemudian dihapuskan 10 kesalahan daripada dia dan diangkat 10 darajat untuknya. Jadi ini paling minimum sekali kita selawat, insya-Allah kita akan dapat benda ini. Iaitu yang pertama apa dia? Kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, 10 rahmat. Kemudian dihapuskan 10 kesalahan kita dan diangkat darjat kita 10 darjat. Dan ini jugalah yang kalau kita boleh buat ulang kaji, dulu kita pernah bincang antara adab dalam berdoa yang diajarkan ialah apa dia? Kita mulakan doa dengan salawat dan kita akhiri doa kita pun dengan salawat. Kerana guru-guru kita menyatakan bahawa ibadah salawat ini adalah ibadah yang Allah terima, insya-Allah, daripada siapa sahaja sekalipun. Walaupun dia orang yang banyak buat silap ke, banyak orang yang lalai ke, Allah tetap terima salawat tersebut. Maka kita lakukan. Jadi kalau lihatkan jika ni apa yang ustaz-ustaz kita beritahulah di depan doa tu Allah terima, di belakang doa pun Allah terima, maka insya-Allah tengah-tengah pun Allah akan terima. Maka diajarkan kepada kita mula doa dengan salawat dan kita tamatkan doa kita pun dengan salawat kepada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Itu dia. Dan khususnya ibadah salawat ini diberikan penekanan anjuran untuk bersalawat terutamanya pada hari apa? Pada hari Jumaat kita banyakkan salawat kepada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama kita lihat perkara-perkara yang menanti umat Islam apabila mereka bersalawat. Okay. Kita beranjak ke halaman yang seterusnya pada halaman 163. Judulnya ialah bersalawat untuk mendapat syafaat. Okey. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumsi 'ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahu Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berselawat atasku pada waktu pagi sebanyak 10 kali dan pada waktu petang sebanyak 10 kali, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Masya-Allah Ini yang kita sangat-sangat mengharapkan syafaat daripada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang kaji balik bagaimanakah suasana kita dibangkitkan nanti di akhirat. Manusia akan dibangkitkan di akhirat nanti sebagaimana mereka dilahirkan, tidak ada pakaian. Jadi ada soalan tanya, tak apa akan macam tu kan? Namun
Nabi beritahu balik bahawa pada waktu tersebut semua orang sangat risau dengan nasib masing-masing. Dah tak sempat dah nak melihat benda-benda lain, sibuk dengan urusan diri sendiri. Itu suasana di sana nanti, ya. Maka kita kembali kepada hadis ini. Maka marilah sama-sama kita pasang niat, azam kita untuk merebut peluang-peluang yang ada untuk mendapatkan syafaat Nabi. Selain daripada salawat ini, apa lagi kita boleh buat? Antaranya ialah apa dia? Kita menjawab azan, ya. Bila azan, kita bagi perhatian betul-betul. Terutamanya lah kita didik anak-anak generasi kita waktu lah ni, bila mai waktu petang nak masuk maghrib tu, kena kawal dah. TV semua tu kena kawal dah. Terutama sekali kita kena sensitif lah. Waktu maghrib ni nak sampai dah, tak boleh duk pasang TV kuat-kuat, ya. Dan pada waktu yang lain pun sama juga. Kalau ada memasang TV ke, pasang tab ke apa semua, bila terdengarnya azan berkumandang, maka senyapkan gadget-gadget tersebut. Berikan perhatian kepada azan yang dilaungkan. Kerana di sana nanti insya-Allah bila kita menjawab azan yang dilaungkan dan diakhiri dengan selawat kepada Nabi kita dan kita baca doa selepas azan, maka insya-Allah itu pun akan memberikan peluang kepada kita mendapat syafaat Nabi SAW. Ya, baik. Berkenaan dengan menjawab azan ini, betapa guru-guru kita, ya, nak didik supaya kita ambil berat perkara ini ialah kita cuba jawab azan dengan keadaan yang kita boleh. Kalau kita tak sempat pun kita boleh qada. Contohnya masa tu muazzin dah azan pada, contohnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita boleh cepat-cepat kita jawabkan azan yang depan tu yang kita tak sempat jawab tadi tu. Kita cepatkan jawab azan tersebut, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai pada yang sedang diazankan oleh muazzin tersebut, ya. Satu benda ni pun lepas ni kita cuba buat, kita akan rasa kelainan. Nak mendidik kita punya disiplin kita mendengar azan yang dilaungkan, yang dilaungkan, ya, untuk kita dengar, ya. Jawab betul-betul. Sekarang ni pun dah ada banyak kan, dalam radio pun ada, TV pun ada, maka kita berikan perhatian untuk menjawab azan tersebut dan diakhiri dengan selawat serta doa untuk Nabi kita, Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita perasan dalam perbincangan buku ni telah kita jumpa kan berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh kita buat, zikir-zikir yang boleh kita buat. Dan ada antara hadis yang dinyatakan dia dah specify dah waktu bila. Contohnya di sini dalam hadis muka surat 163 ini dinyatakan pada waktu pagi 10 kali, pada waktu petang 10 kali. Jadi balik nanti ataupun lah ni pun boleh kita buat, orang kata apa, macam jadual harian kita. Kita dah boleh masukkan. Okey. Jadual seharian kita, ambil semangat. Kalau macam contohnya hari ini kita dah baca hadis ini yang bagi tahu kata pagi baca 10 kali, petang baca 10 kali. Maka jom kita masukkan dalam jadual kita. Ya, dalam seharian kita tu kita cuba masukkan aktiviti ini dalam solat harian kita. Waktu pagi kita selawat kepada Nabi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali. InsyaAllah mudah-mudahan jadual harian kita akan lebih padat dengan zikrullah ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya pada halaman 164 ada hadis lain yang menyatakan tentang amalan solawat untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Shuraih qala haddatsani Ruwaifi'un al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu asy-syafa'ah. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Shuraih berkata, Ruwaifi' al-Ansari telah berkata kepadaku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang membaca artinya, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempatkanlah baginda di kedudukan yang
hampir di sisimu pada hari kiamat, wajiblah syafaatku untuknya. Ini antara lafaz yang lain yang boleh kita amalkan untuk berselawat kepada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini dinyatakan panduan beramal, cadangan untuk kita beramal ya. Bacalah selawat ini sebanyak sekurang-kurangnya 10 kali. Ini cadanganlah yang dikemukakan. Dan sekali lagi kita nyatakan bahawa amalan-amalan yang bukannya maktubah ya, secara fardu, contohnya kalau solat memang dah difardukan, dah diajarkan, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, apa dia lagi, asar 4 rakaat dan berikutnya, maka itu kena ikut betul-betul apa yang telah fardu, yang telah maktubah, yang ada panduan dalilnya. Dan yang lain ni secara umumnya tidak ada syarat ketetapan yang memang kena buat sebanyak ni sahaja. Tidak ada. Ini cadangan yang dikemukakan, paling sikit boleh baca 10 kali. Banyak lagi pun lagi bagus. Apa dia doa selawat tersebut? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Ya. Baik. Okey, itu 2-3 hadis yang kita bincangkan tadi berkenaan dengan selawat. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukan yang hampir kepada Nabi kita serta syafaat baginda. Baik. Seterusnya pada halaman 165 kita lihatnya, kita semua ni terhutang budi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan atas jasa baginda kita, Nabi kita menikmati nikmat iman, Islam dan iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Baik, di sini kita akan lihat apakah bacaan yang kita boleh lakukan untuk memohon supaya Nabi kita diberikan ganjaran yang selayaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh faqad at'aba 70 malakan alfa sabah. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, maksudnya sesiapa yang membaca, artinya semoga Allah membalas bagi pihak kami apa sahaja yang layak kepada baginda, sesungguhnya dia telah memenatkan 70 malaikat yang menulis ganjarannya selama 1000 pagi, 1000 hari. Jadi di sini ya, apa yang kita boleh ambil di sini ialah ungkapan yang boleh kita baca untuk menzahirkan rasa syukur dan memohon agar Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik balasan yang selayaknya kepada Nabi kita. Apa dia? Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Ingat jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Kan? Itu apa yang kita lafazkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Ta'ala berikan pahala yang selayaknya kepada Nabi kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui apa yang selayaknya baginda Nabi kita dapat. Okey. Panduan beramal. Di sini Ustaz Muhadir mencadangkan kita boleh baca 3 kali setiap selepas solat. Ini cadangan, dan nak baca bila-bila masa pun boleh ya. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Okey, baik. Okey, tengok di sini ya, pada halaman berikutnya, di sini Ustaz Muhadir ada mencatatkan antara kitab yang ditulis oleh ulama kita yang membicarakan tentang ibadah selawat kepada Nabi kita. Di sini adalah kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat ya. Baik. Okey. Okey, kita masuk seterusnya. Okey, kita masuk seterusnya. Catatan ya pada halaman 167. Tadi kita bagi tahu kan, antara yang sangat dianjurkan pada hari Jumaat adalah kita bersalawat kepada Nabi kita. Hari Jumaat adalah waktu bersalawat yang paling utama. Ini adalah berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi an-nafqatu wa fihi as-sa'qah fa'akthiru alayya min as-salati fihi
فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على أرضي أن تأكل أجساد الأنبياء. Arti hadis ini, sesungguhnya hari-hari kamu yang paling utama adalah hari Jumaat. Hari Jumaat. Padanya dijadikan Nabi Adam. Padanya akan terjadi tiupan sangkakala. Padanya terjadi kegemparan. Maka banyakkanlah berselawat kepadaku, yakni pada hari Jumaat, kerana selawat kamu dipersembahkan kepadaku. Lalu ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah selawat kami akan dipersembahkan kepada Tuhan sedangkan Tuhan telah menjadi tulang belulang? Baginda bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ini dinyatakan keutamaan pada hari Jumaat. Baik, di sini saya tertarik untuk membawa peringatan kepada kita sendiri, kita semua, terutamanya pada muslimin yang menghadiri solat fardu Jumaat. Maka kita sama-sama berikan perhatian. Mungkin lapis-lapis yang dewasa ni, insya-Allah kita dah, orang kata apa, dah terlatih, terdidik. Tapi yang kita duk risau ni mungkin lapis-lapis bawah kita. Bila khatib membaca khutbah, bila khatib berkhutbah, kita risau mereka melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat, dengan berbual, bersembang, apa lagi, main telefon. Okey. Jadi kita risau dengan perbuatan tersebut boleh menghilangkan pahala Jumaat. Sedangkan orang yang nak tegur tu pun, dia pun boleh hilang pahala. Contohnya kan, ada jemaah, dia nak tegur orang sebelah dia yang tengah bercakap semasa khutbah. Perbuatan dia tu betul itu, dia nak suruh kawan tu diam, tapi dia pun akan hilang pahala. Ini lebih-lebih lagi lah mereka yang mengabaikan. Risau hilang pahala Jumaat. Kita rasa tak seronok lah jadi macam tu kan, suasana begitu kan. Sama-sama kita beri perhatian Dan hari ini perbuatan yang boleh menghilangkan pahala Jumaat juga ialah dengan kita sibuk dengan telefon hatta semasa khatib membaca khutbah. Walaupun kita tak bercakap, tetapi kita menggerakkan jari, kita tumpuan kita kepada perkara yang lain, maka kita risau. Itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Maka jadikan SOP kita bila sampai masjid ataupun on the way ke masjid nak pergi solat Jumaat, silent kan, ataupun terus tutup telefon untuk tidak diganggu. Baik. Pada halaman 168 kita akan lihat di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, akthiru alayya minas salah fi kulli yawmin Jum'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmin Jum'ah faman kana aktharahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat umatku akan dipersembahkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Maka sesiapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Ini antara yang dinyatakan oleh Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Jadi mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita untuk semakin hampir kepada Nabi kita di sana nanti, dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita, Nabi SAW. Jadi oleh itu kalau kita perasan sebab itu ada kata apa, latihan-latihan amalan yang mereka telah bagi dah KPI tu. Selawat berapa banyak, 100 ke, 200 ke, 300 ke, 1000 ke. Jadi itu kita kena lihat dari sudut sebagai rangsangan ataupun motivasi untuk mencapai selawat yang banyak. Mungkin ada setengah pihak mereka mengkritik perkara ini. Dia kata, apa panduannya amalan berselawat sebanyak 1000? Apakah panduannya berselawat sebanyak 2000? Dari segi bilangan tersebut. Jadi kita kena lihat dari sudut yang lain, iaitu menjadi dorongan kepada kita untuk membanyakkan selawat. Kalau kita letakkan sasaran sehari kita nak selawat 100,
Setidak-tidaknya kalau tak dapat 100 pun kita akan capai paling tidak 10 contohnya. Jadi itu kita kena lihatlah sebagai dorongan untuk kita membanyakkan selawat kepada Nabi kita. Kalau tak ada langsung sasaran macam tu, nanti kita makin hanyut lah. Kita makin hanyut. Contohnya apa dia? Sebelum tidur kan, nak selawat, nak berzikir, pegang tasbih. Tak ada 3 kali pun dah tasbih dah jatuh, tertidur lah kan. Itulah, kita cepat sungguh tidur kan. Jadi itu antara yang kita nak usaha lah kan. Tasbih yang kita beli tu kan, yang ada yang biasa tu, yang biji-biji tu kan, 33 kan. Itu kita lihat kepada dalil yang bagi tahu hadis zikir selepas solat 33 dan 33 itu kita lakukan dan genapkan 100. Itu antara yang kita boleh pegang lah, zikir atau tasbih yang 33 tu. Kemudian ingat tak dulu kan ada yang counter kan, yang besi tu kan, yang ketuk-ketak tu kan, dia macam bising sikit kan, dia bila kita tekan tu nombor tu dia naik kan. Itu mungkin takut terganggu lah jemaah sebelah kan, bunyi kuat kan. Lepas tu lah ada inovasi, apa dia, tasbih yang digital kan. Kan itu pun ada yang tekan-tekan biji-biji tu. Dan ada juga yang digital juga, tapi dia nak bagi feel gerak jari tu, dia buat bentuk yang macam kan, dia macam ada roda biji tu, kita gerakkan dan nombor tu akan naik nanti. Itu pun antara dorongan kepada kita untuk membanyakkan zikir selawat kita kepada Nabi SAW. Bukannya kita nak riak ke tak, bukan tujuannya saya dah 30,000 ni, tak, bukan. Kita semua tu kita simpan kepada diri kita sahaja. Yang penting ialah kita nak jadikan sebagai kata apa, semakan kepada kita. Okey tak ni? Jadi itu kita punya usaha kita. Itulah, bila letak nombor ni, bila letak KPI ni, bila letak deadline ni, kita akan lebih, orang kata apa, lebih terarah untuk berusaha. Ya. Yalah, benda-benda baik ni memang banyaklah ujian dia. Macam tadi dah kita sebut, bila kita pegang tasbih ni tak sampai habis lagi pun dah terlelap mata kan. Tapi bila kita buka telefon, tengok benda-benda yang rancak, mata memang segap. Itulah ujian kan. Benda-benda yang baik ni harga je mahal kan. Kita mudah-mudahan dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. InsyaAllah mungkin satu lagi sebelum kita menantikan azan Isyak. Satu lagi, iaitu pada halaman 169, kelebihan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Baik. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimah yang ringan untuk disebut oleh lidah kita, namun sangat berat timbangan pahalanya semasa mizan nanti, dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimah ini berat nanti pada timbangan amalan kita. Okay, hadis yang lain, subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Nabi bersabda, sesiapa yang membaca subhanallah wa bihamdi sehari sebanyak 100 kali akan dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih lautan. Macam tadi kita bagi tahu tadi, kalau sesiapa nak masukkan dalam jadual harian dia, ini boleh masukkan. Seharian buat checklist, dah baca 100 kali ataupun tidak. Sebab ini memang dah ada panduan yang Nabi bagi tahu secara khusus bilangan dia, ya. Baik, berikutnya mendapat 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasanah, fasalahu rajulun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna ya Rasulullah kulla yawmin alfa hasanah, qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanah wa yuhattu anhu alfu khati'ah. Nabi tanya, tidak mampukah salah seorang daripada kamu mengerjakan 1000 kebaikan dalam sehari? Lalu seorang yang hadir dalam majlis baginda bertanya,
bagaimana salah seorang daripada kami dapat melakukannya 1000 kebaikan dalam sehari? Nabi beritahu, hendaklah dia bertasbih 100 kali, maka dia akan mendapat 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Okey. Jadi kita ambil panduan umum, setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali. Jadi tasbih 100 kali ini akan diberikan 1000 kebaikan. Baik, dan di sini diakhiri dengan panduan beramal, boleh dilakukan 100 kali sehari, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baik, alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, kita pun, saya yakin kita pun dah tak lama dah nanti kita akan tamatkan perbincangan kitab 40 hadis amalan ini. Maka apa yang boleh kita ambil ialah ini semua adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita cuba nak amalkan. Contohnya kalau kita dah bincang pasal topik-topik lain, mungkin peluang nak amalkan tu agak terbatas. Tapi ini perkara-perkara yang sangat dekat dengan kita, zikir apa semua ni kita boleh laksanakan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menantikan azan insya-Allah.